Pada pembangunan ekonomi, terdapat dua fasa pada masa itu, yaitu fasa sebelum kemerdekaan dan fasa penjajahan. Pada fasa sebelum kemerdekaan, negara lebih tertumpu pada sektor pertanian dan perikanan, kerana pada masa itu penduduk tinggal di tempat yang subur. Pada masa penjajahan lebih tertumpu pada hasil bumi, yaitu biji timah, kertas dan lain-lain. Dasar ekonomi baru. Semasa penjajahan British, sistem pendapatan telah menyebabkan jurang perbezaan antara kaum bertambah semakin besar. Oleh itu, selepas mencapai kemerdekaan, rancangan Malaysia telah diperkenalkan. Tujuan dasar ekonomi ialah untuk membasmikan kemiskinan dengan mendapatkan daya pengeluaran dan pendapatan. Tujuan kedua ialah penyusunan masyarakat untuk memajukan negara dan negeri. Dasar Pembangunan Nasional. Dasar Pembangunan Nasional atau DPN adalah sambungan dasar ekonomi baru, iaitu DEB. Ia dilancarkan oleh Datuk Seri Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu Perdana Menteri keempat. Tempoh pelaksanaan DPN adalah tahun 1991 sampai tahun 2000. Program yang dilaksanakan dalam DPN adalah Wawasan 2020, Persaingan dalam pasaran antarabangsa, Pembasmian kemiskinan, dan Penyusunan semula masyarakat. Dasar Wawasan Negara. Dasar ini dilaksanakan pada tahun 2001 hingga 2010. Ia mengandungi rancangan Malaysia ke-8 dan ke-9. Maklumat yang pertama adalah mencapai perpaduan nasional. Yang kedua ialah pemasmian kemiskinan tanpa mengira kaum. Yang ketiga adalah penyusunan semula masyarakat. Yang keempat ialah pembangunan yang seimbang. Modern ekonomi baru, iaitu NEB. NEB diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-6, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak pada 30 Mac 2010. Maklumat NEB ada dua, iaitu pertama, mewujudkan transformasi ekonomi prestasi tinggi. Kedua ialah meningkatkan sistem perkhidmatan dan penyampaian sektor awam. 4 tokan transformasi negara. Pertama ialah Satu Malaysia. Kedua ialah program transformasi kerajaan, iaitu PTK. Ketiga ialah program transformasi ekonomi PTE dan akhirnya ialah rancangan Malaysia ke-10. Kerajaan sentiasa memberi perhatian terhadap isi rumah berpendapatan rendah di bawah 40% dengan menggerakkan program-program khusus bagi membantu meningkatkan pendapatan. Di bawah model baru ekonomi, Malaysia telah berjaya mengurangkan ketidakseimbangan pendapatan rakyat secara keseluruhannya. Ketidakseimbangan pendapatan di kalangan bandar dan luar bandar juga berkurangan. Secara perbandingan di bandar menurun daripada 0.423 pada tahun 2009 kepada 0.410 pada tahun 2014. Manakala di luar bandar dalam tempoh yang sama turut berkurangan daripada 0.407 kepada 0.370. Saya akan terangkan apa ialah Dasar Agro Makanan Negara 2011 hingga 2020. Dasar Agro Makanan Negara wujud selepas tamat Dasar Pertanian Negara ketiga pada tahun 2010. Objektif Dasar Agro Makanan ialah menjamin bekalan makanan yang mencukupi dan selamat dimakan, menjadikan industri agro makanan berdaya saing dan mampan, meningkatkan tahap pendapatan usahawan tani. Terdapat 7 hala tuju dasar agro makanan. Seterusnya ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025.
Terdapat 11 anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Terdapat 3 objektif dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang pertama ialah memahami prestasi dan cabaran semasa. Yang kedua ialah mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas. Yang ketiga ialah menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif merangkumi perubahan penting dalam kementerian. Terdapat 5 aspirasi pendidikan, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tujuannya melahir pelajar yang berpengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran duibahasa, etika dan kerohanian, dan identiti nasional. Hai semua, hari ini saya akan membentangkan Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi STI. Visi untuk dasar ialah sebuah negara maju, sains bagi transformasi sosial, ekonomi dan pertumbuhan. Misi ialah memaju dan mengarus pendan akan STI di semua peringkat dan dalam semua sektor. Strategi dasar STI. Pertama, memaju bidang-bidang RD&C. 2. Membangunkan, membubuk dan menggirat bakat. 3. Menggiat dan mencekaskan industri. 4. Mentransformasi dapur urus STI. Dan terakhir, menggarap dan membubuk kesedaran STI dan mengukur hubungan strategi antarabangsa. Peran induk perindustrian ketiga. Objektif dia ialah bagi mencapai daya saing global jangka panjang melalui transformasi dan inovasi sektor pembuatan dan perkhidmatan. Tema, Malaysia ke arah daya saing global. Strategi untuk mencapai objektif dasar. Pertama, meningkatkan tahap Malaysia sebagai negara perdagangan utama. Kedua, menjana latihan dalam bidang yang disasarkan. Ketiga, mengintegrasi syarikat Malaysia ke dalam rangkaian serantau dan global. Keempat, memastikan pembangunan perindustrian ke arah penghargaan sesama dan pembangunan wilayah yang lebih seimbang.